Tumpuan pasaran pada minggu ini adalah kepada data inflasi US untuk Jun 2023, di mana pasar menjangkakan angka untuk month on month adalah lebih tinggi, kenaikan lebih tinggi 0.3, tetapi yang penting adalah data year on year, di mana pasar menjangkakan angka yang lebih rendah. Ini adalah disebabkan oleh baseline figure dia. Sebab ini adalah data year on year, di mana baseline figure dia dibandingkan dengan kenaikan inflasi pada Jun tahun lepas, iaitu pada 9.1. Itulah sebabnya pasar menjangkakan angka yang lebih rendah untuk bacaan inflasi year on year untuk kali ini. Apapun disebabkan oleh data pekerjaan yang keluar pada Jumaat lepas, pasar masih menjangkakan kenaikan kadar polisi, kadar ceiling Fed Fund Rate kepada sebanyak 25 mata asas kepada 5.50. Dan apa yang penting adalah sehingga hujung tahun ini. Jadi sehingga Disember tahun ini, pasaran masih menjangkakan cuma satu kenaikan kadar polisi, iaitu pada mesyuarat Julai ini, pada hujung bulan ini, dan menjadikan pada hujung 2023 kadar ceiling kekal lebih 50%, menjangkakan kadar ceiling kekal pada 5.50. Ini adalah lebih rendah berbanding dengan projection FOMC pada Jun lepas, di mana FOMC menyatakan akan ada sekurang-kurangnya 2 kenaikan, menjadikan median rate dia 5.6 ataupun 5.75. Pasar menjangkakan kenaikan sehingga hujung tahun ini cuma pada 5.50. Okey, apa yang penting adalah apa kita nampak dekat chart lah. Di mana dekat chart kita menjangkakan bahawa kenaikan sejak Oktober ni akan berterusan dan pasaran akan bergerak lebih mendata. Jadi pada minggu ini juga kita ada permulaan untuk laporan perolehan Wall Street untuk second quarter lah, dengan institusi-institusi kewangan seperti Citigroup, JP Morgan, Chase dan Wells Fargo yang akan mengumumkan perolehan untuk second quarter pada tahun ini. Yang kita nampak dekat indeks-indeks utama, kita jangkakan untuk US 500 akan menamatkan correction dia sebelum memulakan pergerakan ke atas dan lebih sideways selepas itu. Dan kenaikan dia dijangka lebih sideways selepas tu. Ini juga dilihat untuk US 30. US 30 memberikan peluang sekiranya correction di sini mencecah paras 100%, saya berminat untuk nak long untuk US 30. Ini adalah untuk US 30, dijangkakan akan terdapat a bit more extension. Sebabnya kat sini cuma 3 sekarang ni, dan kalau dia nak naik ke atas, kita jangkakan sekurang-kurangnya 5. Jadi correction ini dijangka akan melakukan pergerakan diagonal ke atas sebelum membuat penurunan ke bawah. Jadi saya berminat untuk nak long US 30 sekiranya paras ini dicapai 100% Fibonacci extension. Stop loss dekat bawah 1618, TP adalah 100% di atas ni. Kalau anda ambil Fibo extension daripada 3 poin, iaitu daripada 3 dekat sini, dan paras entry. Itu adalah untuk US 30. US 100 juga dijangka meneruskan pergerakan ke atas. Sama ada anda pilih US 30 ataupun US 100. US 30 lagi jelas structure dia. Okey, jadi itu adalah untuk indeks-indeks utama Wall Street. Untuk DAX juga dijangka menamatkan pergerakan ke bawah. Ini bukan untuk nak long, tetapi dijangka akan meneruskan pergerakan ke atas. Okey, itulah untuk DAX. Untuk UK 100 juga dijangka lain sikit struktur dia, tetapi dijangka akan membuat sekurang-kurangnya 3 lekuk pantulan ke atas sebelum memulakan pergerakan ke bawah. Itulah untuk FTSE. Untuk JP 225 juga dijangka menamatkan pergerakan ke bawah sebelum meneruskan pergerakan ke atas, dan juga untuk IBEX di sini juga dijangka menamatkan correction dia.
dan meneruskan pergerakan ke atas. 3 lekuk ke atas. Itulah untuk indeks utama yen pair. Jadi kita melihat kelemahan ketara US dollar selepas data NFP pada minggu lepas, dan US dollar JPY dijangka memulakan correction yang lebih besar sebelum meneruskan pergerakan ke atas. Itulah untuk US dollar JPY. Euro JPY disebabkan oleh kelemahan untuk US dollar JPY, tetapi ingat EJ ni merupakan EU darab dengan UJ. Jadi EU dijangka ke atas, manakala UJ dengan momentum UJ dijangka ke bawah, tetapi momentum euro US dollar dijangka lebih tinggi berbanding dengan kejatuhan UJ. Jadi dijangkakan untuk EJ ni masih mempunyai ruang ke atas. GBP JPY pun yang sama, dijangkakan mencapai kawasan support sebelum meneruskan pergerakan ke atas dan kemudiannya melakukan pembetulan yang lebih besar. Itulah untuk GJ. Saya tak minat kepada yen pair sebenarnya pada waktu ini. AUD JPY pergerakan serupa, di mana kita jangkakan indeks akan lebih sideways. Ini pun dijangka akan lebih sideways. CAD JPY yang serupa, di mana kita jangkakan untuk pergerakan yang lebih sideways selepas pembetulan di sini mencapai paras sokongan dan lebih tanpa momentum lah ke atas. Itulah untuk yen pair. Dolar. Jadi dolar, kita melihat kelemahan ketara dolar sekiranya dolar melepasi melepasi paras terendah di sini, dan membuat 3 lekuk pantulan. Saya berminat untuk nak continue shorting dolar, terutamanya kepada euro US dollar sekiranya struktur di sini melepasi paras tertinggi di sini dan membuat pembetulan. Jadi saya berminat sekiranya ini berlaku pada minggu ini. GBP USHEF pun yang sama. USHEF dah memberikan low kepada kita, yang sama dengan euro US dollar tadi. Jadi pembetulan kepada struktur ini, struktur di sini, jadi pembetulan 3 lekuk dia, saya berminat untuk nak continue shorting. Maksudnya shorting dollar lah, US dollar chef, US dollar di depan. GBP US dollar, jadi bagi siapa yang ikuti kita punya analisa sebelum ni dan juga sesi live kita, kita ada position untuk nak long di sini, dan position ni dah dah risk free. Jadi ini pun hampir nak break. Jadi sekiranya dia break, pembetulan dia merupakan peluang untuk nak long, tetapi lebih kepada euro US dollar berbanding dengan GBP US dollar. But ada set up dia dekat situ lah. UCAD belum lagi break, dan kita ada posisi untuk shorting daripada blue box di sini, dan sekiranya dia break, ini juga memberikan peluang untuk continue shorting. Itulah UCAD. AUD US dollar jauh lagi, but sekiranya dia melepasi paras tertinggi dalam satu struktur, saya juga berminat untuk nak long. Jadi saya tak jangkakan movement itu, tetapi sekiranya itu berlaku. New Zealand dollar US dollar ini pun sama. Sekiranya dia melepasi paras tertinggi di sini dan pembetulan kepada low di sini merupakan peluang untuk nak long. Okey, itu NZD US dollar. Gold dijangka meneruskan pergerakan ke atas, tetapi semasa lebih sideways. Saya tak minat kepada gold semasa. Silver pun yang sama. Minyak dan lain-lain saya tak minat untuk semasa lebih sideways. Euro AUD dijangka meneruskan pergerakan ke bawah. Euro GBP dijangka meneruskan pergerakan ke bawah selepas correction semasa berakhir. GBP AUD dijangka meneruskan pergerakan ke bawah, dan GBP NZD dijangka meneruskan pergerakan ke bawah. Jadi anda boleh dapatkan chart-chart ni dalam link yang nampak sekarang, dan juga ikuti sesi live saya di website XM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.